بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 374. Yang mana kita tengah membahaskan tajuk mendekat bantuan kemanusiaan melalui tajuk kecil pendirian Islam terhadap pembatasan kelahiran tersebut. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ajaran-ajaran Islam menolak idea ini dari prinsipnya lagi kerana ia keluar dari pangkalan material etis. Ada di kalangan manusia yang meletakkan dirinya di tempat Tuhan seolah-olah mereka lah yang mentadbir dan merangka pentadbiran alam, jauh dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang telah kita bahaskan pada perbahasan minggu yang lalu, bagaimana golongan-golongan barat khususnya ketika mana melancarkan kempen untuk menghadkan kelahiran di dalam negara-negara Islam. Tidak lain dan tidak bukan hujah mereka adalah semata-mata takutkan perkara yang bersangkutan dengan rezeki ataupun ekonomi. Serta mereka juga takutkan bahawasanya apabila ramainya manusia itu, bumi ini sudah tidak mampu untuk menampung bilangan manusia yang ramai tersebut. Itu yang kita bahaskan pada perbahasan yang lalu. Maka perkara ini merupakan perkara yang ditolak sekeras-kerasnya oleh ajaran Islam. Kerana apa? Kerana ia merupakan perkara yang keluar dari pangkalan material etis. Nah, apa kata idea ni? Idea yang dibawa datang oleh golongan yang tak beriman kepada Tuhan. Bila kata etis ni, kumpulan yang tak mempercayai wujudnya Tuhan. Bagi mereka, mereka lah yang berkuasa untuk mengaturkan apa sahaja yang dikehendaki oleh mereka. Maka inilah golongan-golongan etis yang meletakkan dirinya di tempat Tuhan, seolah-olah mereka lah yang mentadbir dan merangka pentadbiran alam, jauh dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi idea yang dikemukakan oleh etis merupakan idea yang ditolak oleh Islam. Kerana apa? Kerana mereka cuba untuk menggantikan tempat Allah Subhanahu wa taala berlandaskan kepada idea-idea yang bersumberkan daripada akal mereka semata-mata. Amat tidak wajar rasanya mengulangi ucapan ini di tengah-tengah masyarakat Islam yang telah pun mempunyai pengkalan keimanannya sendiri. Jadi nak amat kata kita orang Islam ni, kita ada stand kita sendiri. Especially akhir zaman ni, saya dah sebut dah kan, bagaimana kita memiliki ataupun kita perlu memiliki stand kita sendiri ataupun pegangan kita sendiri. Orang punya pasal. Kita ikut apa yang kita ketahui berlandaskan kepada teori yang kita pelajari.
selagi mana teori tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, ijma' ulama qiyas dan yang sama waktu dengannya, berteraskan kepada akidah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawalik tidak bisa pasal ini. Sebab inilah kaedah kehidupan di akhir zaman. Sebab orang ataupun kumpulan-kumpulan mana dua kumpulan akan mengakui mereka lah ataupun dialah orang ataupun kumpulan yang paling berduit. So depend lah. Dan kita rasa kita betul, kita ikut apa yang kita pegang. Tapi itu kaedah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia berlapang dada untuk menerima sebarang kritikan dan berlapang dada untuk berhujah di atas sesuatu perkara yang ingin dihujahkan. Dia bukan jenis semangat sorang-sorang ta'assub ikut-suka. Jadi nak abang kata ni stand yang kita kena ada. Jadi inilah merupakan perkara yang disebut oleh penulis ni kepada kita, bagaimana amat tidak wajar rasanya untuk kita mengulangi ucapan golongan-golongan etis yang konon-kononnya takut bila masyarakat ramai tak boleh makan, bila masyarakat ramai ekonomi teruk, bila masyarakat ramai jadi seperti mana negara-negara miskin. Walhalnya kita Islam, kita umat Islam memiliki pengkalan keimanan kita sendiri yang kita yakini bahawasanya Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini keimanan kita. Habis itu bila orang yang meyakini keimanan tersebut, dia akan mengikut apa yang diimani olehnya. Sebab setiap anak yang dilahirkan, Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki di atas kelahiran tersebut. Kita ni hanya tukang ataupun tuan yang berusaha untuk mendapatkan rezeki itu sahaja. Dalam erti kata lain, kita ni alat bagi mendapatkan rezeki tersebut. Jadi ini benda yang kita kena faham. Ini akidah yang dipegang oleh umat Islam yang meyakini tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Penentangan idea pembatasan kelahiran dengan tujuan-tujuan Islam telah diterangkan sebelum ini. Pertambahan kelahiran adalah objektif terpenting Islam yang diperintahkan oleh Al-Quran dan digalakkan oleh Rasulullah SAW. Nah, abang kata idea pembatasan yang dibawa datang oleh Barat ini merupakan idea yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah berlandaskan kepada hadis-hadis baginda SAW. Yang mana Nabi sebut terang-terang dalam hadis-hadis yang telah kita bahaskan pada perbahasan yang lalu. Nabi cukup berbangga dengan umatnya yang ramai di hari akhirat kelak. Dalam arti kata berlaku kontradiksi pertembungan di antara dua kaedah tersebut. Yang mana Barat menyatakan bila ramai ini susah, tetapi Islam menyatakan ramai itu merupakan satu rahmat. Bahkan di hari akhirat Nabi berbangga dengan umatnya yang ramai tersebut. Inilah perbezaan di antara dua sumber yang berbeza. Ini bermakna pembatasan kelahiran bertentangan dengan matlamat Islam. Nah, tu yang kita tengok waktu tua kita dulu anak, layuh nak 10, 8, 7 kira itu. 13, 14 pun boleh piu. Tu baru ibu seorang. Dia tak kira topak dengan ibu nombor 2 ni. Tahu. Tapi lah dua. Cukup ada yang tahu saya, lelaki seorang, perempuan seorang. Jadi dulu waktu 60-an, 50-an, Cina tak berani ada. Cina nak main nak sikit dulu. Cina nak main kot no. Kan? Lah kita pula tiru jadi anak sikit. Okay? Jadi nak abang kata benda ni merupakan perkara yang bercanggah dengan agama kita ni. Nampak? Okay? Walhalnya matlamat Islam ni adalah untuk memperbanyakkan umat Islam itu sendiri. Maka dalam beberapa hadis diterangkan seperti mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzilu fa balaghahu zalika falam yanhana. Okey, falam yanhana atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan azal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, sedangkan Al-Quran masih turun. Perkara ini telah sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak menghalang kami. Jadi malam ini bagaimana Sayyidina Jabir nak menerangkan bagaimana keadaan yang dilakukan oleh para sahabat ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana perkara tersebut ada hubung kaitnya dengan pembatasan kelahiran yang kita bahaskan pada malam. Maka dalam hadis ini, bagaimana Sayyidina Jabir menyatakan kami melakukan azal. Azal itu tuan tahu tak boleh? Azal. Azal ni maksud kata meletakkan ataupun menumpahkan mani bukan di dalam rahim, tapi di luar rahim. Istilah orang muda kata lah ni kuah taruh atas, bukan taruh dalam. Taruh atas. Tak lagi jumpa aku lepas ni. Okay. Jadi nak abang kata azal ni merupakan perkara yang pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada ketika itu kata Sayyidina Jabir, Al-Quran diturunkan. Nah, abang kata Al-Quran ni dalam arti kata wahyu masih lagi ada. Dan benda tu sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak menghalang mereka melakukan azal tersebut. Okay. Dalam arti kata dia seolah-olah pembatasan kelahiran lah juga. Okay. Bila menumpahkan mani di luar rahim bermaksud perempuan tu takkan mengandung lah. Itu makna dia. Itu azal. Maka ini juga pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Kita tengok pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Seperti mana katanya, asabna sabya fakunna na'zalu fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala awa innakum lataf'alun qalaha salasa ma min nismatin kainatin ila yaumil qiyamati illa wa hiya kainatun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Kami memperolehi tawanan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, lalu kami melakukan azal. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, adakah kamu melakukan perbuatan itu, yakni azal tersebut kepada hamba-hamba itu tadi, kepada tawanan-tawanan perempuan tersebut? Baginda mengungkapkannya sebanyak 3 kali. Nabi tanya, apa buat azal kan? Apa buat azal kan? Apa buat azal kan? Dia kata, itulah maksud dia. Seterusnya baginda bersabda, tidak ada jiwa yang telah ditentukan kewujudannya sehingga hari kiamat, melainkan ia tetap akan wujud. Jadi nak apa kata berlandaskan kepada 2 hadis ini, menunjukkan kepada kita bahawasanya keadaan pembatasan kelahiran juga pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang ingin kita faham di sebalik hadis yang kita bahaskan pada malam ini, kenapa perkara itu berlaku? Dan siapakah perempuan-perempuan yang diazalkan oleh para sahabat tersebut? Jadi kalau berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini tertumpu kepada hamba-hamba tawanan perang yang ditawan oleh tentera-tentera Islam. Nah, abang kata bila berlakunya peperangan, negara yang kalah, kumpulan yang kalah akan menjadi tawanan perang. Dan hamba-hamba perempuan tersebut diagih-agihkan berlandaskan kepada harta ghanimah perang tersebut. Dan mereka yang memiliki hamba tadi, halal bagi dia untuk bersama ataupun melakukan persetubuhan dengan hamba-hamba yang berada di bawahnya. Jadi nak apa kata azal ini berlaku kepada hamba-hamba perempuan tadi. Jadi benda ni sampai kepada pengetahuan Rasulullah. Nabi tanya 3 kali, hampa melakukan azal? Maka setelah itu Nabi bersabda, tidak ada jiwa yang telah ditentukan kewujudannya sehingga hari kiamat, melainkan ia tetap akan wujud. Nabi kata kalau ada ditakdirkan mengandung, dia tetap akan mengandung. Itu maksudnya. Okey. Azal dilakukan untuk tidak melahirkan ataupun membataskan kelahiran. Tapi Nabi kata kalau benda tu dah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk lahir, maka jiwa tersebut akan lahir. Kalau arti katanya kita kena faham, usaha retiak memang kerja kita, tapi kalau ada rezeki nak pergi ke mana? Berarti ini benda yang kita nak bahas pada malam ini. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku mempunyai seorang jariah, dia menjadi khadam dan juga pelayan kami. Aku selalu menyetubuhinya, tetapi aku tak suka ia mengandung. Okey, ini seorang lelaki ataupun seorang sahabat datang jumpa Nabi. Okey, dia amat terang-terang kata dia ada hamba sahaya tadi ni.
Hamba yang mana hasil daripada kekalahan perang tersebut, yang mana perempuan tadi menjadi hamba kepada dia. Maka hamba ini dia kata menjadi khadam dan juga pelayan kami di rumah. Aku selalu menyetubuhinya, tetapi aku tak suka ia mengandung, kata sahabat tersebut ataupun lelaki tersebut. Jadi bermaksud bila kata tak suka mengandung, ia juga melakukan azal. Okey? Maka sabda Rasulullah, a'zil anha in syi'ta fa innaha sayatiha ma qadara laha. Ini Nabi sebut dekat lelaki tersebut. Lakukanlah azal jika engkau mahu, sesungguhnya akan berlaku apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, apa kata? Nabi tak larang perbuatan azal tersebut. Bila sahabat tu datang menceritakan keadaan tadi, Nabi abang, azal lah. Okay? Buatlah apa yang anda buat selama ini. Sesungguhnya Nabi kata akan berlaku apa yang ditakdirkan untuknya. Seandainya Tuhan takdirkan ia mengandung, yakni hamba sahaya itu mengandung, ia tetap akan mengandung walaupun hamba berusaha berikhtiar melakukan azal tersebut. Jadi hadis dua yang ke belakang ini menceritakan kepada kita tentang perkara yang dilakukan oleh para sahabat kepada hamba sahaya. Bukan kepada isteri-isteri mereka, tetapi kepada hamba-hamba yang berada di bawah pemeliharaan mereka. Ini benda yang kita kena faham. Kita tengok apa yang dia nak cerita dekat sini. Maka terdapat dikata beberapa riwayat melarang melakukan azal kerana ia menyerupai pembunuhan anak secara sulit. Bagaimanapun sesetengah ulama menganggap hadis-hadis ini sebagai lemah. Hadis yang melarang melakukan azal itu tadi ada, tapi ulama kata hadis itu hadis lemah jika nak dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang telah kita bacakan tadi. Bagaimanapun dia kata, yang menjadi iktibar kepada kita ialah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan azal tersebut. Ucapan itu memungkinkan kita menjadikannya dalil harus melakukan azal kepada individu tertentu. Nampak? Itu dia punya syahid dia. Itu ilah dia. Nah, abang kata kaedah azal ini boleh dilakukan, tetapi kepada individu tertentu di atas nama peribadi dan mengikut suasana yang dialami oleh individu tersebut, tetapi tidak boleh dijadikan dalil supaya semua rakyat dibenarkan mencegah kehamilan. Boleh faham maksud dia? Nah, abang kata pandangan Islam melalui pembatasan kelahiran ini memang ada. Bahkan di zaman Rasulullah, para sahabat pernah melakukan keadaan yang sama melalui perkara yang disebut sebagai azal tersebut. Yang mana benda ini merupakan salah satu cara untuk mengelakkan kelahiran tadi. Jadi berlandaskan kepada hadis itu, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya pembatasan kelahiran ini harus jika berpandukan kepada hadis tersebut. Tetapi ianya dilakukan kepada individu tertentu sahaja, mengikut keadaan individu tersebut. Tidaklah tak, ataupun dia kata dekat sini, tidak boleh dijadikan hadis ini supaya semua rakyat dibenarkan mencegah kehamilan itu tadi. Nampak? Ini benda yang kita kena faham. Sebab apa? Sebab kita melihat suasana yang dialami oleh peribadi yang terdapat dalam hadis-hadis yang lalu, berlegar di sekitar masalah hamba dan takut berlaku kehamilan yang menatijahkan hamba tersebut berhak menikmati kebebasan apabila ia menjadi ummu walad. Nah, apa kata kaedah hamba dengan isteri ni dia berbeza. Sebab hamba ni apabila dia mengandungkan anak tuan dia, ini kaedah hamba, riqaq. Yang mana riqaq merupakan salah satu daripada asnaf zakat yang layak menerima zakat untuk memerdekakan diri dia. Tapi bila dah tak ada asnaf riqaq tersebut, hamba tu tak ada, portion tu ada. So portion tu kita dibuatkan kembali kepada 7 asnaf yang ada. Tapi one day apabila sampai pula satu masa nanti berlakunya kaedah yang sama, ada kembali hamba tersebut, maka hamba tadi layak untuk mendapat salah satu portion daripada asnaf zakat tersebut, iaitu riqaq. Jadi kaedah hamba ni untuk pengetahuan kita, yang mana para hamba ni apabila ia disetubuhi oleh tuan dia, dan apabila persetubuhan tersebut berlaku, tiba-tiba mendatangkan kelahiran, maka anak yang dikandung itu
merupakan anak si tuan tadi, dan dia si hamba ni tadi disebut sebagai ummu walad. Yang mana hukum ummu walad ni, apabila tuan dia mati, automatically dia dibebaskan ataupun terbebas dia daripada menjadi hamba sahaya tersebut. Itu syahid di atas dua hadis yang telah kita baca. Nah, abang kata para sahabat yang melakukan azal kepada hamba-hamba mereka tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan faktor yang mana apabila hamba itu hamil ataupun mengandung anak mereka, yang mana dengan kandungan tersebut akan menatijakan hamba tadi berhak menikmati kebebasan, kerana ia akan menjadi ummu walad kepada anak si tuan dia itu tadi. Jadi nak kata bila tuan dia mati, dia automatically merdeka. Tu yang para sahabat ataupun ada di kalangan sahabat yang melakukan azal, sebab dia tak mau bagi hamba-hamba ni mengandung dan menjadi ummu walad kepada anak dia. Ini kaedah yang ada dalam agama kita. Cuma lah benda tu dah tak dipraktikkan. Nak praktik apa? Kita yang dijajah, bukan kita yang memperluaskan jajahan tersebut. Maka istilah tu dah tak ada. Lagi satu kaedah jajahan ni pun tak kena, sebab Islam dia tak pernah menjajah. Islam hanya merlebar luaskan dakwah Islam. Sebab itu dia bagi pilih, nak masuk Islam ke, nak bayar cukai ke, nak perang. Tapi kebanyakan negara-negara besar suatu ketika dahulu memilih pilihan yang ketiga, iaitu berperang untuk tidak menerima Islam tersebut. So bila perang kalah, menjadi hamba tawanan perang tersebut. Perempuan jadi hamba, boleh digauli oleh tuan dia. Hak laki macam biasa, kerja di ladang-ladang apple, ladang-ladang anggur, kilang-kilang tekstil dan yang sama waktu dengannya. Kalau ada lah. Kalau lah kita tak kerja kilang sunyi ya. Betul. Jadi nak abang kata itu kaedah. Jadi apa yang sahabat buat ni sebenarnya sebab takut hamba tu tadi menjadi ummu walad. Lantaran itu kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran kepada sahabat berbuat demikian, walaupun kelonggaran tersebut kelihatan berbentuk melarikan diri dari masalah yang dinyatakan. Nampak? Jadi benda yang disebut dalam hadis ni disebabkan oleh individu-individu tertentu dan kes-kes tertentu, bukan dihukum kepada keseluruhan masyarakat pada ketika itu. Habis itu Nabi bagi ataupun adanya kelonggaran dalam permasalahan tersebut. Itu yang timbulnya permasalahan azal ni. Habis itu kaedah azal ni boleh buat, tapi dengan persetujuan suami isteri tersebut. Kita tak boleh nak azal tanpa persetujuan isteri kita. Sebab masalah hubungan laki perempuan ni dia kena saling, kita nak sebut macam mana, usailataka wa usailataki istilah dia. Nah, bangsa Nabi sebut kita merasai kemanisan perempuan dan perempuan merasai kemanisan kita. Dua-dua rasa puas maksud dia. Dia tak boleh seorang saja yang puas. Jadi yang timbul masalah-masalah dalam masyarakat kita kadang-kala disebabkan oleh hubungan suami isteri yang hambar. Macam pakai motivasi ya pula. Jadi dah abang kata benda ni walaupun nampak macam tak apa nak sembang cara publik ni jadi macam tabu lah dalam masyarakat Melayu ni. Dia kata sembang benda dalam kain. Tapi kaedah agama kita, Islam lah satu-satu agama yang menceritakan secara detail perhubungan di antara lelaki dan perempuan. Sebab itu sampai nak bersetubuh pun ada doa. Agama ni ada tidak? Mana ada? Tak payah pergi nak cari. Yang cerita ni Islamnya. Nah, abang kata bagaimana Islam begitu menitik beratkan, bermula daripada perhubungan suami isteri sehinggalah kelahiran anak. Jadi asal ni boleh buat, tapi kena ada persetujuan. Kalau tidak, berdosa kepada si suami kerana tidak menunaikan tanggungjawab nafkah batinnya yang sebenar. Ni benda kita kena hati. Tu yang kita tengok kes macam-macam, makan luar lah, makan tambah lah, makan ni macam-macam lah. Kaedah dia nak sebut zaman maut di medan semua koridor. Laki keluar pintu depan, bini keluar pintu belakang. Dia bukan ada punca apa pun, punca dia masalah ni. Lepas tu tak sharing pula antara satu sama lain, laki dengan ego dia, perempuan dengan sifat malu dia. Masalah tak selesai.
Jadi benda-benda lagu ni merupakan perkara yang dibahaskan di dalam agama kita. Jadi azab ini dilakukan oleh para sahabat kepada hamba-hamba mereka karena tak mau bagi hamba itu menjadi ummul walad kepada anak yang dilahirkan olehnya. Okey, jadi ini merupakan perkara yang berlaku berlandaskan kepada pembatasan kelahiran pada zaman sahabat tersebut. Maka para ulama yang ikhlas berpendapat pembatasan kelahiran merupakan satu kelonggaran yang diberikan oleh syarak kepada pasangan suami isteri disebabkan darurat seperti nyawa ibu atau anak yang sedang menyusu terancam jika ia mengandung. Boleh faham? Okay. Ni setahun sampai beranak 2 kali ni. Agak-agak. Ada beranak bulan 1 sekali, bulan 12 sekali. Adik dengan abang 1 tahun. Ada? Abang dah tak ada? Okey. So nak abang kata kalau sampai kepada memubarakkan, harus kita membataskan kelahiran. So depend lah. Tengoklah bini kita mubarak ke tak? Tak pun kita yang mubarak sebenarnya. Bini okey ada kata. Laki pula mubarak. Okay. Tadi dia bersembang dengan saya, ada satu teh baru pula dah, nama teh gomoy ke kopi gomoy tak tahu. Mampus sungguh kepala ni. Ngeri aku dengar. Kopi kau dah, kopi kan teh. Kopi gomoy, la ilaha illallah. Sampai tak ada perkataan dah nak cari. Okey. Dia punya advertisement, okey, nak iklankan dia punya kopi tu. Sampai kena guna istilah gomoy. Tak faham gomoy ni apa? Faham tak apa? Tak payah hurai. Tak faham guna hurai. Okay. Kopi gomoy tu apa kita cari? Aku tak tahu dah kena. Kalau tak kopi, teh. Teh tak selalu bukan teh. Lalu jenis kuat-kuat power-power ni semua kopi lah. Teh tak power, teh angin. Kan? Teh tak jadi. Dia kopi gomoy. Tak buat tu. Okay. Jadi nak abang kata kalau memubarakkan si ibu, maka pembatasan kelahiran itu diharuskan. Jadi benda ni dia nak kena discuss lah. Okay. Dia nak kena sharing lah. Dia nak kena bincang lah antara kita dengan bini kita. Habis tu Islam mengharuskan poligami. Okay. Kalau kita memang kaki gomoy je, bini seorang tak cukup, kena 2. Tak pun 3, tak pun 4. Depend on kita. Ni kita pun agak malu depan bini macam warang belakang SMS sana, bluetooth sana, bluetooth sini, aku hampur, orang tahu. Yang tu hang berani sangat. Kan? Jadi benda-benda lagu ni kena beli. Bini pun kena faham, laki aku ni turbo ni. 2.5 turbo. Okay? Aku kancil lah, nak jambat dah larat. Bagi nikah lah. Sebab apa? Sebab manusia dia tak serupa. Okay? Nafsu dia tak sama. Jadi benda-benda lagu ni merupakan perkara yang ada dalam agama kita. Sebab itu Islam is the way of life. Tapi kita pula bila orang menikah lebih, dia nampak ni kuat ni. La ilaha illallah. Kalau dia kuat pun hang tak lupa. Betul tak? Otak kita tu sebenarnya, mindset kita tu mindset yang jahat. Itu yang bila tengok poligami, kadang-kadang kita memandang sinis. Sebab apa? Otak tu otak jahat. Cuba otak tu otak Islami. Baguslah poligami daripada dosa jahat keluar, dosa keluar. Itu kaedah lelaki yang baik. Tapi perempuan lah, kalau ada dia tak kira baik tak baik, kongsi tak mau. Habis cerita. Full stop dia kata. Tak payah bincang benda ni. Okay? Tak pun dia kata nak sangat, tinggalkan dia. Nikah dengan siapa yang abang nak. Ingat ayat tu lah kita. Tu yang tak boleh pegang background. Jadi nak abang kata benda ni dia kena understanding. Tapi sebab apa? Sebab kita nak poligami apa semua ni, dia bukan nak seronok sorang-sorang, dia nak seronok ramai-ramai. Sebab itu cuba tuan tengok Arkam. Arkam dia boleh pergi buat poligami ni. Tak. Ada bukan Arkam kat sini. Kan tanya apa pemila dia berguna. Okay. Bukan senang tau nak buat benda tu. Dia senang nak menikah 4 ni. Nak try tu. Aku pun tak boleh ni. Nampak? Jadi nak abang kata benda ni dia mementingkan kepada keimanan, hati nak kena redha, bini cara bini, kita laki cara laki. Benda ni Tuhan pilih je sebenarnya. Gifted daripada Allah Ta'ala. Sebab itu siapa yang boleh buat, buatlah perkara ini dengan keadaan yang tidak menimbulkan fitnah.
Supaya apa? Orang lain yang baru-baru berancang nak buat ni boleh jadikan dia sebagai role model. Itu yang kita tengok 2-3 menjak ni kan. Ustaz-ustaz pakat poligami kan. Semua ustaz-ustaz kemas pula tu. Ustaz Azhar Idrus menikah 3. Okay, Ustaz Azhar Habrudin menikah 2 kan. 2. Syekh Abdul Qadir apa nama Qadir apa? Al-Jufri pun menikah 2 dengan Salimah lagi buat kan. Kan? Okey lah tu. Tu role model lah tu. Okay, biar puak ni pergi dulu. Kita kenyai-kenyai ke belakang ya. Dah lah pelan-pelan. Aku pun tak ada ni. Kan? Duk makan pahala niatnya. Jadi lah. Ni sampai nak ingat tak berani. Jadi nak baca ini kaedah. Nak macam-macam tau. Jangan duk marah sangat kalau lelaki nak nikah. Bagi lah. Okay. Sharing is caring. Itu kaedah yang kita kena faham. Okay. Sharing is caring. Berkongsi itu merupakan satu perkara yang menunjukkan kita mengambil berat. Sebab kita tahu kan akhir zaman orang perempuan ni ramai. Ramai mana lagi yang tak kahwin. Nampak? Siapa lagi nak bela ni ya? Hero-hero Melaya yang ada rumah aku kan? Dari dulu kok kalau kita buat calculation population kependudukan kita ni, banyak mana anak darah tu ada. Anak darah yang tu ada. Ramai. Apa tak boleh nikah belakang. Cuma berani dengan tak. Yang tu je lah. Alright? Jadi nak kata benda ni harus dalam agama kita. Maka dalam suasana ini, jika ibu berkenaan menggunakan mana-mana kaedah pencegah hamil, tidaklah menjadi kesalahan. Bagaimanapun selepas mendapat nasihat doktor Islam. Dengar. So nak kata kalau ada orang perempuan yang memang ada darurah apabila dia mengandung lagi, maka dia kena dapat nasihat daripada pakar doktor, daripada doktor pakar Islam. Okay. Ataupun doktor Islam yang mana dia boleh menggunakan kaedah-kaedah pencegah kehamilan. Bukan kata tak boleh, tapi in case tertentu sahaja. Ni saja-saja menikah tak mau beranak makan pi perancang, apakah herannya? Kan? Dia kata tak mau beranak lagi, tunggu 3-4 tahun lagi lepas ni baru nak beranak. Betul makan pi perancang tu. Lepas tu tak beranak lagi sudah. Baru ada kan? Betul kaedah menikah-menikah ni beranak terus. Lepas tu cerita lain. Kan? Sebab orang ni kadang-kadang dia pening. Nak enjoy dululah. Geng-geng budak-budak muda yang tak awal-awal punca ni. Jadi nak abang kata benda-benda ni ada dalam agama kita, tetapi mestilah mengikut kaedah-kaedah yang sebenar. Ada orang pulun tak panak-panak juga. Biasalah. Sebab apa? Rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Kita retiak kan, tunggu kita balik. Kayak bagi tu Allah Ta'ala. Berarti ni benda-benda yang kita kena faham. Orang tua-tua pula kadang-kadang dia pening. Tak menikah, tanya bila nak menikah. Dan menikah bila nak beranak. Sampai tak datang. Sabar sah. Sampai masa dia beranak. Dia kata, hampa ni menikah yang bulan ni tak ada apa-apa. Lah. Dia ulang ayat tu. Tu yang menantu cemui nak balik tu. Kan? Hampa merancang kan? Benda tu tak payah tanya. Sampai masa dia main. Tambah zaman lah ni kadang-kadang tak sampai masa pun main dah. Itu kita heran tu. Kan? Baru kata 3 beranak dah. Siapa tu lelaki kan? Jadi nak kata benda-benda lagu ni kita kena understand. Sebab anak merupakan anugerah daripada Allah. Ada orang menikah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun tak ada anak. Dah Tuhan tak bagi. Nampak? Tapi tu kita baca cerita Nabi Ibrahim AS. Tu semua cerita-cerita bagaimana Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya. Siti Sarah, Siti Hajar mengandung umur yang tua. Tu yang kata tu pengorbanan Nabi Ibrahim AS tu. Dah dapat anak kena pergi tinggal di padang pasir pula. Okay, tak belak pun anak tu. Bila besar Tuhan suruh sembelih lagi ke atas. Apa boleh terang tu? Nikah 10 tahun tak ada anak, tak dapat anak. Bagai menatang minyak yang penuh. Tu yang jadi anak besar Zahri. Dia tak boleh. Tanyalah orang tak ada anak ni. Anak ramai cakap pandai lah. Jadi cemui pula dah ramai-ramai dia tu. Kan? Tu lah cemui. Jadi nak abang kata ini semua anugerah Tuhan yang kita kena faham. Sebab itu Tuhan bagi ini merupakan amanah kepada orang-orang yang layak untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Sebab itu ada orang yang tak menikah, Tuhan takdirkan dia tak menikah. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu kalau menikah ni. Kalau tak menikah teruk. Contoh, ni tak nak sekumpul dengan orang tak menikah lah. Kita cerita ya. Nak abang kata apa yang Tuhan buat tu hakikatnya elok bagi kita.
Cuma kita tu kadang-kala berburuk sangka. Hati perut kita tu tak memandang Allah Ta'ala. Itu yang kita rasa tak puas, rasa tak lengkap dengan apa yang kita miliki. Tuhan tak bagi anak kat kita tu ada pasal. Bagi anak. Terkapit habis kaki dengan bersekat lah, apa lah. Memang tak layak pun. Tapi dah puluh sangat nak pergi ambil anak angkat. Belah-belah kaki masuk dalam sekat. Betul? Tu kira gagal masuk sekat. Kalau kaki masuk dalam tayar motor. Ini semua benda-benda yang kita kena faham. Yang mana ia merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelonggaran ini tidak diharuskan oleh syarak secara umum. Nampak? Kelonggaran itu bagi individu, bukan umum. Kerana jika diharuskan secara umum, akan keluarlah hukumnya dari harus kepada mungkar. Kerana sesuatu yang diharuskan kepada individu tidak semestinya diharuskan kepada umum demi menjaga kemaslahatan umum. Jadi merancang kehamilan ni dia diharuskan kepada individu tertentu, bukan diharuskan kepada umum, kepada semua masyarakat. Siapa nak membataskan kelahiran semua boleh. Tak boleh. Sebab dia mendatangkan keburukan. Padahal benda tu diharuskan demi mendatangkan kebaikan. Sebab yang sakit bini dia. Pasal apa bini kita pun nak makan pil perancang ke? Bini kita ni dia punya sihat. Ngerti? Jadi ini benda-benda yang kena ada, yang kita kena faham dalam agama kita. Sebab Islam ni dia menjaga kemaslahatan umum. Jadi benda tu dipegang kita. Itu yang kata kena pergi jumpa doktor Islam yang menasihati kita. Yang mana dia nasihat dia dasar agama, bukan ada dasar atas dasar nafsu. Bukan ada dasar kepentingan individu, tapi ada dasar keimanan kepada Allah Ta'ala. Dia kata bini cik ni takat 4 ni ya. Lepas ni kena ikat. Kalau mengandung juga terbelah pun. Sebab apa? Tak belah. Orang belah berapa kali boleh mana? 4 kali ke? 5? 3 kali ya? 3 ya anak dia. Laki duk teri anak lagi. Duk hin lah tu. Bini tak boleh nikah lah. Bini tak boleh nikah lah dah. Bini tak boleh beranak dah. Laki tu bagi kalau ada anak kecil bagus lah no. Nak apa tu? Nak nikah lain lah tu. Itu tak habis lah. Jadi orang yang beranak belah ni paling kuat dia kata 3. Lepas tu dia ikat follow piu. Kalau tak ikat dia kata mendatangkan kemudaratan kepada si ibu. So masa dalam kaedah tu dialah yang boleh ikat. Yang kita sihat-sihat nak ikat siapa? Kita pula lebih sungguh pada kuat. Jadi benda-benda ni semua merupakan perkara yang dibahaskan oleh agama kita demi kemaslahatan umum. Sebab itu kaedah beranak ni, rezeki memang tak pergi ke mana, dia tetap akan beranak. Kalau tak ada rezeki, ampuluh pilah ke mana pun tak beranak. Alright. Atas dasar inilah galakan pihak berkuasa kepada rakyat menunjukkan pemansuhan terhadap hak tabi'i masyarakat. Jadi nak kata tiba-tiba pihak berkuasa, kerajaan pula menghadkan. Contoh macam Singapura. Berapa orang boleh beranak? 2. Singapura. Siapa pernah duduk Singapura? Kalau Jepun berapa orang? 2 ke 3. Cina lagi lah. Dia menghadkan kelahiran. 2 orang tu. Tak ada lebih kurang 2. Jadi nak habaq kata pihak berkuasa, kerajaan contohnya, apabila menggalakkan benda ini kepada rakyat, menunjukkan pemansuhan terhadap hak tabi'i masyarakat. Dari ini, galakan ini adalah galakan haram dan tidak wajib bagi rakyat menyahutnya. Nampak? Nak abang kata kalau pemerintah buat undang-undang lagu tu, setiap orang yang menikah boleh beranak 2 ya. Agak-agak. Padahal dia boleh beranak sampai 5, 6, 7 kata pemerintah kata boleh 2 ya. Menghadkan pembatasan kelahiran. Ini merupakan satu galakan yang haram, kata penulis kitab ini kepada kita, berlandaskan kepada agama kita, yang mana rakyat tidak wajib ataupun tidak wajar bagi rakyat menyahutnya. Maksud kata tak wajar kita ikut ataupun patuh kepada galakan tersebut. Ikut juga kita lah nak beranak orang pun, kita je nak belah, bukan dia belah. Dia kira penatnya apa yang boleh naik? Contoh. Betul? Yang nak belah kita tahu lah nak campur minggu barang anak kita. Kan? Yang dia perlu buat kalut siapa? Tapi kita mana ada hak lagu tu. Malaysia mana ada membataskan kelahiran satu keluarga 2 anak yang yang lari boleh mana. Yang tak tahan nikah 3, bini nombor 2 memang minta zakat, bini nombor 3 memang minta zakat. Yang tu pun tak tahan. Kita tanya ni bini nombor 4.
Kata saya bini nombor 3. La ilaha illallah. Ngeri. Hidup ni macam-macam ada. Tuan-tuan nak tahu kehidupan masyarakat orang Pulau Pinang ni, tuan-tuan cuti sehari kerja, pergi duduk dekat kaunter agihan zakat kami. Tuan-tuan boleh jumpa 1001 macam jenis manusia. Okay. Umur 19 main minta zakat dah, anak 3, bini pula laki tak tahu juga. Laki pergi kursus dia dah 3 bulan dah tak boleh. Ngeri. Tak boleh rumah mak pak. Mak ayah tak mau. Senang ada jawab lagi tu. Macam-macam hidup masyarakat. Itu tak kira yang tua-tua lagi, hak yang menikah pun dah umur dah tua. Kan? Dia selang sehari main minta duit. Selang sehari main minta duit. Kesian tuan-tuan. Itulah tuan-tuan nak mengarasai kehebatan nikmat yang Tuhan bagi dekat kita, tuan-tuan boleh pergi. Okey, jangan buat rombongan ramai-ramai lah, penuh kaunter pula lagi. 2-3 orang sekali pergi lah bang. Abang hantar Ustaz Umar suruh kami main tengok ni. Okey, pergi. Aku tunggu. Okey, bagi tengok suasana masyarakat Islam kita macam mana. Menyedihkan. Dia sedih bukan sebab apa? Sebab sikap je sebenarnya. Melayu ni sikap tu yang menyebabkan dia jadi lagu tu. Berarti kalau dia boleh ubah sikap dia mengikut apa yang telah digaris pandukan oleh agama, dia takkan jadi lagu tu. Okey, tu tak kira lagi main dengan AIDS ada, syphilis ada, hepatitis B ada, apa saja penyakit-penyakit kronik yang ada kat dia, semua dia ada. Agak-agak main kat kertas nak kata apa? Bagi duit balik. Ada setengah tu dia tak ada main lagi. Okey, kami dah putus siap dia punya IC semua. Sebab memang AIDS ni, apa nama, HIV positif ni memang kaki pun sampai nak helai dah. Jangan buat terkejut tu, aku suruh pi. Tapi pi hari dia main lah, boleh jumpa. Pi hari dia tak main, jangan nak jumpa. Kan? Isnin, Rabu kami Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat. Tuan-tuan boleh pergi jumpa. Dia elak sampai kat pintu, duit sampai. Bukan kita tak pergi masuk pejabat, okay? Tapi kita meraihkan dia. Boleh faham? Orangnya ramai hidup kat belakang tu. Okay? Itu yang kami pun sampai nak kena pergi cek, apa nama, kena pergi buat check up. Okay? Kalau jenis jaga kaunter agihan ni, dia nak kena pergi cucuk. Tak apa dah kita tak ada lagi. Tak pergi. Tapi duk pakai tu lah, dia panggil apa? Yang lotion tangan semua tu kan. Macam-macam ada. Kemarin saya jaga kaunter, 3 orang main, 3 mental. Syok juga jaga kaunter kan. Sebab jaga kaunter tu dia rotate. Okay, saya tak kira lah siapa jaga apa anak. Kena kita jaga, hak main seorang tu umur tua 2 tahun pada saya ya, 37, 38 pun 76. Okay, dia tak tahu saya sakit kepala orang. Memang apa sakit kepala tu kita tahu tu nak adik tu. Kan? Duduk mana dia buat? Duduk Bikan tu. Abu Sang. Dulu ngaji mana? Dulu ngaji sekolah pondok Malau. Baik, kemarin saya kita ngaji pondok ni. Abang mengapai pajak pun saya dah. Tu yang jadi pening tu. Dia tak mengapai apa. Ngaji pun main-mainnya. Cara dia cerita dia kita syok juga. Okay. Bagi duit, settle masalah. Tegak ke malam? Tegak. Best. Tu saya kata tuan-tuan kena pergi. Bila kita duduk tentu, kita tahu betapa hebatnya nikmat Tuhan anugerahkan dekat kita. Walaupun kita tak ada pencen, tapi kita tak jadi lagu tu. Paling tak ada kita ada rumah, kita ada anak, kita ada bini. Jadi ya. Okay? Jadi ni kehidupan. Ni benda yang kita kena faham. Jadi benda-benda lagu tu tak layak untuk kita taati. Seandainya pemerintah ataupun kita panggil penguasa menghadkan kelahiran tersebut kerana ia merupakan perkara yang bercanggah dengan hak tabi'i manusia. Begitu juga dia kata, seruan umum ke arah mengamalkan program pembatasan kelahiran ini adalah satu seruan yang berdosa, tidak di atas dasar agama dan kepentingan masyarakat. Dalam arti kata, kalau saja-saja tak mau beranak, itu maksud dia. Itu yang kata berdosa. Saja-saja nak buat pembatasan kelahiran, bukan ada masalah apa pun. Bini kata ni pregnant dah 4 minggu, dia kata pergi gugat wang. Senang banget. Dia tak mau. Maka dia merupakan perkara yang berdosa. Kenapa? Ianya merupakan perkara yang bercanggah dengan agama kita.
Jadi benda-benda lagu ni dia kena tengok diri kita, kena tengok pasangan kita. Kita tak boleh overall hukum semua ada. Ada orang memang doktor nasihatkan supaya ikat, ada orang memang doktor nasihatkan supaya jangan beranak ada. Ada orang memang doktor nasihatkan menikah lain. Contoh. Tapi jaranglah doktor nasihat abang nikah seorang lagi. Ada. Mana ada. Yang ada macam biasa makan ubat, kuat lah. Yang suruh nasihat nikah ni aku doktor sakit jiwa. Sebab orang bila dia dilambung cinta, dia angau, habis cerita. Makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lelap. Masa tu hang suruh nikah. Nikah dandan ni. Jadi benda lagu ni kita kena faham. Baik. Membincangkan idea pembatasan kelahiran dari sudut ekonomi. Kita baca sikit lagi. Tidak syak lagi dia kata, perbahasan dari sudut agama mengenai program pembatasan kelahiran merupakan kata putus dan asas. Seseorang Islam yang mendengar hakikat-hakikat ini tidak ada pilihan kecuali yakin dan menerima hakikat salahnya idea ini. Jadi nak kata, program pembatasan kelahiran merupakan satu program yang ditolak oleh Islam secara dasarnya, melainkan pada kes-kes tertentu yang kita bacakan tadi ataupun yang kita bahaskan tadi. Bagaimanapun dia kata, kami akan jelaskan secara terperinci perbahasan tentang idea ini dari sudut ekonomi agar kita dapat memberikan kepuasan kepada mereka yang menjadikan idea tersebut segala-galanya dalam hidup mereka. Tadi tentang masalah hukum. Sekarang dia nak cerita pula kat kita kaedah idea ini berteraskan kepada kaedah ekonomi. Sebenarnya dia kata, idea ini batil dari sudut ekonomi, baik di peringkat antarabangsa maupun di peringkat dunia Islam. Yang mana golongan-golongan barat kata pembatasan kelahiran ini sebenarnya adalah untuk perkembangan ekonomi. Sebab bila ramai dia kata takut nak makan tak cukup. Walhamnya idea ini, kata penulis kitab ini, merupakan satu idea yang salah dari sudut ekonomi. Bukan kata lagi ramai makan tak cukup, tapi lagi ramai makanan lagi berlambak. Itu makna dia. Di peringkat antarabangsa dia kata, kerana buminya wujud lebih luas dari bilangan penduduk yang ada, Malthus yang mencipta idea pembatasan kelahiran ini atas alasan keluasan bumi semakin sempit untuk menampung penduduk tidaklah benar. Kalau kita tengok kajian, bumi ni sebenarnya lebih luas lagi, berlambak lagi tanah kosong sebenarnya. Kita tengok nasi kelugok saja kan, kotak. Kubang Menurung tu dulu jalan, siapa nak sangka nak jadi sementara tu? Middle town lah, taman lah. Midtown. Middle town tu. So nak abang kata, siapa nak sangka sementara tu nak jadi? Hampa pun tak sangka nak jadi sementara ni. Ada apa sangka dulu nak tempat masjid besar ni? Mana dah? Dia rasa macam masjid tu lah dulu kini selamanya. Tapi dah rajin buat program, rajin main sembahyang. Tuan bagi masjid tu. Jadi nak abang kata kaedah bumi ni lagi luas, ataupun bumi ni luas lagi untuk menampung kependudukan manusia tersebut. Beliau membuat perhitungan ini berdasarkan keluasan kepulauan England sahaja. Siapa? Malthus tadilah. Beliau tidak pernah mengelilingi seluruh planet bumi. Malthus dia buat teori tadi, dia kata bila ramai masyarakat, bumi kau sempit. Teori yang dia buat tu kajian di England je. Padahal dia tak pernah main Malaysia pun. Kalau dia main Malaysia, dia kejut korang lah dah. Sebab apa? Hutan Pahang tu, tahu. Hutan Pahang tu, the Royal Bloom, berlambak lagi. Yang orang boleh tu. Tu yang orang asli malah nak keluar. Kita pula rajin bincang orang asli. Naik 4-wheel drive kan. Jangan 4-wheel drive pula ni. Kan? Semua bukan nak pergi Royal Bloom menyebut. Mat, ustaz bila nak jaga ni, hamba biru. Pelan-pelan Gumi. Kan? 4-wheel drive tak boleh lagi. Nak pinjam Ustaz Khairul tak kan? Kan? Jadi nak abang kata, pergi Royal Bloom. Pergi lalu jalan Tikui lah, jalan Balak lah, jumpa bunga-bunga orang asli lah. Lambak lagi sebenarnya tanah di bumi ni yang boleh menampung kependudukan manusia tersebut. Planet bumi mencakupi keluasan tu 50,000 5 juta 7,168,000 juta persegi. Pada tu Berarti 507,168,000 juta persegi.
itu yang kata bumi punya keluasan. Penduduknya menurut perangkaan tahun 1959 adalah 2,850 juta orang sahaja. 1959. Lah, lebih pada itulah. Dari itu dia kata, bumi sangat berhajat kepada peningkatan penduduk untuk mengusahakannya. Ni daripada segi teori ekonomi. Nah, abang kata population, kependudukan penduduk bumi ni, kalau nak kira dengan keluasan bumi, tak cukup lagi untuk mengusahakan bumi tersebut. Itu maknanya penulis ni nak habaq dekat kita. Dari itu dia kata, contoh yang paling kuat ialah China. 90% dari buminya masih belum diusahakan, walaupun jumlah penduduknya besar. Padahal China ni kita tengok kan, penduduk dia bismillah masya-Allah. Padahal berlambak lagi bumi dia yang tak diusahakan. Tu yang kita lekap di China, Gonzao. Bagi-bagi. Chiang Mai pada Chiang Mai siap. Gonzao lagi apa? Gonzao yang boleh sebut? Tak boleh? Ha? Beijing, Shanghai. So nak abang kata berlambak lagi sebenarnya. Padahal China ni penduduk dah ramai lah. Sebab itu China ni antara bangsa yang hebat di dunia. Hampa pergi negara mana pun dia ada Chinatown. Ngeri tu. Tak mana pun ada Cina. Melayu boleh pilang negara-negara tertentu. Melayu duduk juga dekat Afrika tapi jadi token. Tapi Cina memang. Jadi nak abang kata disebut terang-terang contoh Cina, dia kata 90% dari buminya masih belum diusahakan walaupun jumlah penduduknya besar. Begitu juga dia kata 62% dari buminya sesuai untuk penempatan dan pertanian di barat Afrika masih belum diusahakan. Brazil pula hanya mengusahakan 25% dari buminya, manakala Kanada hanya 8%. Malaysia dia tak bang. Malaysia cari sendiri. Yang tu homework. Berapa peratus kita menggunakan bumi kita. Jadi nak habaq kata ini keadaan berlandaskan kepada teori ekonomi. Kesimpulannya dia kata, hanyalah 10% sahaja keluasan bumi telah diusahakan. Sedangkan di sana masih terdapat 70% kawasan yang sesuai untuk dimajukan sebagai kawasan pertanian. Manakala 20% hutan dan padang rumput berpotensi untuk diusahakan. 70% ni boleh diusahakan sebagai kawasan pertanian. 20% lagi hutan dan padang rumput yang berpotensi juga untuk diusahakan. Itu daripada segi teori ekonomi. So siapa nak usaha ni? Manusia lah. Habis itu dia memerlukan kepada manusia yang ramai baru boleh usahakan benda-benda ni. Ini bermakna dia kata program pembatasan kelahiran adalah satu kerugian dari sudut ekonomi kepada dunia. Kerana jika penduduk bertambah, sudah pasti ia akan dapat memulihkan tanah-tanah kosong yang ada. So nak habaq kata hakikatnya sebenar, kalau kita based on teori ekonomi, pembatasan kelahiran ini pada hakikatnya merugikan dunia ini sendiri. Sebab apa? Sebab dunia ni luas lagi untuk diusahakan. Nampak? Tapi itu hidup dia jangan heran. Kerja ni ikut yang mana kita dan. Sebab apa? Semua itu menyumbang kepada ketemadunan manusia. Tapi itu kalau tak ada orang buat jalan, siapa nak buat kat kita? Semua bukan nak jadi pegawai zakat belakang. Siapa nak jabat bomba, jabat polis pula dah. Balai polis. Siapa nak atur surat? Okey. Habis tu Allah Taala jadi ni cantik dah, kepelbagaian. Nampak? Kalau tak lah orang buat jalan, kakak siapa nak buat? Hanya senang saja buat jalan, tapi buat. Tengok pun dah tahu susah. Kan, dengan pandai tarnya. Tapi dia buat jalan ni selamba ya tarik buat relax. Kalau dia tak ada, siapa nak buat? Mak? Aku tak buat. Ingat senang nak tarik tahu. Tapi pegang tangan dia tengok jamaah. Maaf tahu. Okey. Jadi nak habaq kata Allah Taala jadikan itu merupakan satu rahmat bagi kita. Habis itu bila ramai ni dia macam-macam ada. Macam-macam ada dan mesti berteraskan kepada agama. Itu pasti dah. Jangan macam-macam ada merepek jauh pada Allah Ta'ala. Yang tu tak jadi. Tapi itu program pembatasan kehamilan ataupun kelahiran ini daripada segi teori ekonominya sendiri merupakan perkara yang merugikan dunia tersebut. Maka teori tersebut pada hakikatnya merupakan satu teori yang salah, yang batil,
yang tidak perlu diikuti oleh kita selaku orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kata Abu A'la Al-Maududi, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sambung pula bulan bangun kalau mau banyak. Hari ini saya digemparkan dengan kematian salah seorang murid saya. Pakcik itu umur lebih kurang 60 kot. 60 lebih lah. Mati ketika mengangkat takbir nak sembahyang sunat tahiyatul masjid Jumaat tu. Bismillah, masya-Allah. Dua orang nak murid mati nak sembahyang. Kasi gelugok seorang, kepala gajah seorang. Tadi pakcik tu duduk kepala gajah. Dia berkata dia masuk masjid, nak sembahyang tahiyatul masjid, angkat takbir, Allahu Akbar, jatuh. Jatuh dalam. Bismillah, masya-Allah. Anak murid mati tengah sembahyang. Ustaz belum tentu mati ke orang. Doa. Doa mati tengah mengajar gagal lah. Aku takut doa mati naik motor tak mau. Jangan. Jangan. Doa bagi mati tengah mengajar gagal. Kan dia abang mati lah jatuh motor. Geri. Habis ada soalan nak tanya? Nak cerita pasal mati je. Hebat kan orang mati Tuhan pilih waktu sembahyang, waktu sujud. Oh, insya-Allah. Hari Jumaat. Tak ada sembahyang Jumaat lagi, bro. Lepas simbas lagi lepas Isyak. Saya dah pergi tengok dia tadi sebelum mat. Habuan. Tu kata habuan. Okey. Habis tu hidup ni ingat doa supaya Tuhan mati kita dalam keadaan yang mati beriman kepada Tuhan. Husnul khatimah. Sebab semua nak mati kan. Jadi benda-benda tu Tuhan tunjuk tu iktibar lah kat kita. Tuhan tunjuk kat ustaz lah tu, anak murid yang mati mayat lah. Itu je sebenarnya moral of the story dia. Tuhan nak remind kita bagi kita reti. Nampak? Jarang jumpa ustaz mati tengah wajah. Malaysia dah mati tengah wajah. Siapa? Tak jumpa kita ya? Mati tengah baca khutbah dah. Masjid apa nama Bukit Minyak. Tok khatib dia mati tengah baca khutbah. Bukit Minyak dalam ke apa? Bukit Minyak tu itulah. Mati tengah baca khutbah dah. Tok khatib mati baca khutbah. Okey. Ustaz mati baca khutbah aku tak dengar lagi. Ustaz mati tengah mengajar tak dengar lagi. Ada? Dah Malaysia punya Malaysia. International memang lah. Syekh Ramadan Abuti mati meletup tengah mengajar. Nah tu internationalnya kita tengok Malaysia ni. Ustaz-ustaz yang kita kenal regular semua ya. So benda-benda lagu ni benda yang Tuhan suruh kita fikir. Saya pernah fikir untuk diri saya, tuan fikir untuk diri tuan dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala alam. Dah soalan nak tanya? Jadi, apa cerita? Kehamilan, okey. Okey. Baik. Allah Subhanahu wa taala ala bihaqiqati. Cerita orang tak ada anak. Nikah lama anak tak ada. Lepas tu nak ambil juga anak angkat. Ambil anak angkat pun pula sampai umur 21 tahun mati. Mati aksiden je. Mati aksiden. Ada satu kes lagi. Hidup ni Tuhan bagi dekat kita based on apa yang sepatutnya kita dapat. Cuma kita tu sendiri kadang-kala rasa macam benda yang ada kat kita ni tak cukup. Rasa macam benda yang ada kat kita ni tak komplit. Itu yang kita cuba nak lebih. Nampak? Orang yang Tuhan takdirkan tak ada anak, Allah Ta'ala takdirkan dia tak ada anak, dia memiliki peluang yang cukup hebat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi dia tension lah. Sebab apa? Sebab dia tengok orang lain nikah semua ada anak. Padahal dia dengan bini dia boleh mengaji sama-sama, boleh buat ibadat sama-sama. Nak pergi mana pun senang tak ada anak ni. Bila 40 lagu ni berapa rasa dia?
Tapi dok kalau nak bela cucu pula, tu aku heran. I'm sorry to say. Kan? Waktu kita menikah dulu budak-budak, okey, tak ada anak. Ini aku mana pun aku pikir orang biar. Lah, tak ada. Anak pak orang kecil-kecil nak melompat ke masjid, tak ada pasal. Lepas tu dia tanya, ustaz tak main anak ustaz? Tak ada kerja. Aku duduk tadi lagi dia pun main check out sama. Dia bukan hentang orang. Nanti. So nak abang kata dah start. Bini nak mengaji tak boleh. Okay, bini nak ikut aktiviti agama pun kurang. Tapi itulah ujian. Sebab itu bila Allah Ta'ala takdirkan sesuatu benda tu untuk kita, hakikat dia benda tu bukan perkara yang baik. Tapi kita gagah lah nak macam seolah-olah nak melawan takdir tersebut. Itu yang perlu ambil anak kau. Ambil anak kau buat apa? Ada orang ambil anak angkat siap tukar mobil dia lagi. Yang tu lagi cincai. Mengaji kitab mana aku pun tak tahu. Dia boleh pergi mobil dia. Padahal dia dah memutuskan nasab anak tersebut dengan keturunan dia yang sebenar. Haram hukumnya kita buat anak angkat dia kita. Jadi nak dapat kata benda-benda ni semua merupakan perkara ujian daripada Allah Ta'ala. Habis tu kaedah hidup ni berdoa ya. Tak ada anak berdoa, ya Allah kurniakanlah aku zuriat yang soleh, soleha. Kalau dia je merupakan perkara yang terbaik bagi aku. Sebab Tuhan tahu kan apa yang dia buat untuk kita. Tapi bila kita tak mensyukuri nikmat tersebut, tu yang kita gagah seolah-olah melawan takdir kita. Tu yang ambil anak angkat. Ku tanam padi tumbuhnya lalang. Anak jadi peragu, mati aksiden nak beragu tadi itu cerita dia. Jadi nak abang kata itu semua ujian yang Tuhan tunjuk dekat kita supaya kita hakikatnya kembali kepada Allah Ta'ala. Sama juga dengan orang yang ada anak. Bila ada anak pula, buat lebih kurang pula dah. Tera anak, kuih anak tak tahu punca. Nampak? Sebab apa? Dia tak faham itu amanah. Jadi benda-benda ni semua merupakan ujian dalam hidup. Sebab itu bersyukur dengan apa yang kita ada, berpadalah dengan apa yang kita miliki, kerana semuanya itu merupakan ujian daripada Allah Ta'ala untuk kita. Anak tu satu amanah yang besar. Sebab Nabi sebutkan, mak pak lah yang akan meyahudikan, menasranikan dan memajusikan anak tersebut. Ni tanggungjawab pak ni. Bukan senang. Kita duk kira beli pakai baju makan di sekolah settle. Sabar Zat. Kita kena ajak adab dekat dia, kena ajak agama dekat dia. Sebab apa? Sebab kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang orang yang terlalu rigid bila fikir benda tu takut nak nikah pula kan? Pun sepasal juga. Kan? Takut pula nak nikah. Sebab bila nikah ada anak, tanggungjawab berat, semua nak makan ke mana tu. Jadi benda-benda ni semua apapun hakikat dia kembali kepada iman. Bila kita ada iman, kita redha dengan ketetapan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan uji kita berlandaskan kepada kemampuan kita menanggung ujian tersebut. Ada orang Tuhan uji dengan anak ramai. Waktu kecil memang susah, main besar mau tahu. Kecil-kecil anak ramai malah susah. Melompat sana melompat sini. Bila dah pakai besar, semua pakai jadi orang pula tu. Anak 10 orang jadi orang. Nanti 10 orang jadi orang. Bukan 10 orang jadi beruang. Jadi beruang macam tadi tu. Ragu sana ragu sini. Ni 10 orang jadi orang. Masa tu mak pak relax. Itu yang Tuhan sebut, setiap kesusahan akan disusuli dengan kesenangan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, kata Tuhan. Tuhan sebut terang-terang 2 kali kan. Setiap kesusahan akan diiringi dengan kesenangan. Dan setiap kesusahan itu pasti akan diiringi dengan kesenangan. Tapi tu orang tua sebut, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cuba tengok mak pak yang jaga amanah anak dia ramai-ramai, yang dia bela berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah. Anak dia semua jadi orang belakang. Dia hidup relax, senang. Anak pun reti, lah ni time mak pak aku nak relax. Walaupun dia kalau nak kerja, anak dia tak boleh bagi mak pak dia jaga. Mak pak lah anak-anak lah bengong. I'm sorry to say. Tu yang lempak nak pergi kat mak dia, lempak nak pergi kat pak dia. Pak pun tak apa ya, ada boleh 900, setengah 500. Okey. Ngeri. Orang kata marah sebut marah habis. Betul? Tapi itu kaedah pengiraan zakat, kita buat pelepasan nafkah kepada ibu bapa.
Nafkah kepada ibu bapa ni maksud kata anak tu bagi nafkah dekat mak dengan ayah dia, bagi saja ya. Bukan sebab jaga anak dia, bukan sebab mengasuh anak dia. Itu dia bagi nafkah. Tanda ingatan dia dekat pengorbanan yang mak pak dia buat. Dah lah dulu belah dia teruk. Lah bagi belah cucu pula dah. La ilaha illallah. Nasri banyak tu. Hampir tak nasri. Yang duk kalau kahwin dengan Allah ni macam apa? Kan? Dia nak main mengaji, nak zikir, nak baca Quran, nak apa. Long time dia untuk beribadah. Dulu dia tak ada kalau duk belah kita. Ni anak lah kena fikir. Tapi anak lah makan susu lembu. I'm sorry to say. Dia tak ada nak fikir. Dia kira bagi kat pak dia 300, pak jagalah sah. Kan? Cik pun nak pergi cari duit kat pak juga ni. Pula. Pak pula pencin pun tak nak ada. Habis cerita. Tengok orang pencin dia. Orang pencin dia rangi sikit lah. Ni hampir orang beli anak. Aku buat dah duit dah. Itu kan pencin. Dia tak ada pencin ni. Tapi tuan bila tak faham konsep. Okay? Semua jadi cacar merbak. Inilah kehidupan masyarakat kita hari ini. Itu juga salah satu golongan yang duk pergi pusat zakat setiap hari yang aku sebut tadi tu. Kan? Mai semua geng-geng warga mah dia kata ada tak zakat-zakat warga mah ke apa ke. Kita makcik anak tak ada ke. Anak ada lah tapi habuan depa yalah. Pula. Ayat kita tak dah dengar. Dia kata anak ada lah tapi habuan depa jelah. Ni makcik mai ni untuk habuan makcik. Kot ada. Dia pun pandai. Kan? Kita tengok cara tu Allah. Tapi nak buat macam mana? Itulah kehidupan. Sebab apa? Anak tu tak fikir. Salah bukan salah anak, salah dia juga. Dia yang mendidik anak yang menjadi sedemikian rupa. Berarti ni benda-benda yang ada dalam masyarakat kita, yang mana hakikatnya semua tu ujian daripada Allah Ta'ala nak mematangkan pemikiran kita. Jadi bila kita berdepan dengan kes-kes lagu tu, sebenarnya Tuhan nak ajak kita tengok bagaimana orang lagu ni jadi macam ni, sebab dia macam ni. So kita ambil iktibar. Itu je sebenarnya. Okay. Kita usahalah buat sekadar kemampuan kita. Lepas tu tawakal Allah. Kalau Tuhan nak uji kita, buat. Nampak. Tapi janji Nabi itu benar. Kita buat baik dekat mak-mak kita, anak-anak kita akan buat baik dekat kita. Yakinlah dengan hadis Nabi tersebut. Birru abahukum tabirrukum abnaukum. Habis itu dengan mak-mak jangan buat lebih kurang. Please try to understand. Ada mak especially jaga elok-elok. Sebab syurga kita di bawah tapak kaki dia. Minta restu dia, minta izin dia benda apa kita nak buat. Telefon, tunjuk cara, tunjuk rasa ataupun cara kita caring. Lah kan senang. Tak boleh balik telefon lah, mak abang makan nasi lagi, settle. Esok telefon pula. Bini hang dia telefon dia hari, takkan mak tak telefon. Takkan yang tu pun nak ajak pun. Tapi orang tahu ni kena ajak. Sebab apa? Hati terhijab. Tadi dia bukan ingat mak dia duduk di kampung. Kan? Mak dia rindu kat dia kan, dia bukan tahu. Dia bukan rindu sangat pegang mak dia kan. Bini dia ada kepik bini, pergi balik. Bini pun cok kodok. Ni bini pula. Nak boleh tiap kan? Sampai tak kerti nak nasihat lagi apa tak tahu mak tanya mak apa cerita. Oh, ngeri. Nak dapat bini lagu tu ingat senang. Kalau hang pun jebon. Dapat bini pun jebon kan. Kira happy depa. Ni masyarakat kita sekarang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.